Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Encik Syamuganaden. Terima kasih kepada saudari Hasanah binti Muhammad Zain yang telah membentangkan pembentangan slide yang pertama iaitu definisi sosial budaya dan juga analisis kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Nama saya Fuzla binti Adnan, iaitu pembentang yang kedua yang akan menyambung pembentangan slide tentang implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap bidang pendidikan. Sebelum saya lanjutkan kepada slide yang seterusnya, kita perlu fahami terlebih dahulu yang mana di dalam sesebuah bilik darjah, guru berdepan dengan murid yang terdiri daripada pelbagai etnik, bangsa dan budaya yang tersendiri. Murid berbeza dari aspek komunikasi iaitu penggunaan bahasa mereka dan ataupun bahasa ibunda mereka, latar belakang keluarga dan tahap ekonomi yang pelbagai atau kita boleh sebut sebagai kelas sosial. Namun sebenarnya kepelbagaian ini adalah sesuatu keunikan. Namun bagaimana kita ingin menjadikan keunikan tersebut sebagai sesuatu yang bermanfaat dan berguna di dalam bilik darjah, terutamanya kepada anak murid. Untuk mencapai tahap itu, guru perlulah memahami dan mengkaji dengan sebaiknya agar dapat membantu guru itu memahami gaya pemikiran para pelajar melalui penggunaan strategi pengajaran yang lebih berkesan. Okey, kita akan lihat pada slide yang seterusnya. Slide ini kita akan membicarakan tentang implikasi kepelbagaian sosial budaya yang telah dirangkumkan kepada 4 aspek. Yang mana aspek pertama ialah guru, yang kedua murid, yang ketiga sekolah dan yang terakhir kurikulum. Kita mulakan dahulu dengan guru. Yang mana guru menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai untuk menarik minat dan dapat diterima oleh murid yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Okey, antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah aktiviti berkumpulan semasa pengajaran dan pembelajaran dan melibatkan murid daripada kaum yang pelbagai di dalam sesuatu kumpulan. Kumpulan tersebut juga tidak akan berkelompok iaitu tiada sekatan budaya dan masyarakat di dalamnya. Semua kaum boleh bergabung dan boleh bersatu di dalam satu kumpulan. Okey, guru juga boleh menerangkan kepada murid tentang perlunya menghormati dan memahami bangsa dan kepercayaan setiap kaum yang ada di dalam kelas mereka. Okey, kita teruskan kepada aspek murid, iaitu murid melaksanakan aktiviti berkumpulan bersama yang mana telah dianjurkan oleh guru itu. Murid hanya melaksanakan aktiviti dan menggunakan bahasa standard iaitu bahasa Melayu. Yang mana jika kita boleh lihat penggunaan bahasa ini dapat membentuk budaya penyayang dalam kalangan murid. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada aspek yang ketiga iaitu sekolah. Yang mana sekolah telah mewujudkan sekolah yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Iaitu kita boleh tengok pada sekolah kebangsaan sekarang yang terdiri daripada pelbagai bangsa boleh bersekolah di sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Yang kedua ialah REMOOC. REMOOC ini ialah program integrasi untuk perpaduan yang telah diusahakan oleh Kementerian Pelajaran untuk memastikan perpaduan dipupuk dalam kalangan murid. Dan yang ketiga ialah sekolah wawasan. Sekolah wawasan pada dahulunya ia terasing antara satu sama lain
namun kini telah disatukan dalam sistem pendidikan yang seragam. Dan aspek yang keempat, iaitu yang terakhir, ialah kurikulum tersirat. Yang mana apa yang dikatakan sebagai kurikulum tersirat akan saya nyatakan pada slide yang terakhir nanti. Kita teruskan lagi kepada pembentangan. Slide yang seterusnya ialah implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap bidang pendidikan. Jika sebelum ini kita telah sebut tentang 4 aspek, iaitu guru, murid, sekolah dan juga kurikulum. Yang ini lebih tertumpu kepada bidang pendidikan itu sendiri. Yang pertama ialah gaya berfikir dan gaya belajar murid. Yang mana kepelbagaian sosial budaya ini dapat membantu murid berfikir dan menakul dengan lebih kreatif dan lebih efisien dalam pembelajaran mereka. Murid dapat melakukan aktiviti pembelajaran bersama. Okey, seterusnya, pengajaran dan pembelajaran. Yang mana murid dapat menerima pembelajaran yang telah disampaikan dengan mudah apabila mereka memahami dan menerima kepelbagaian budaya, agama dan jantina sesama mereka. Yang seterusnya, kemahiran dan penggunaan bahasa. Yang mana saya telah sebutkan pada slide yang sebelum ini, iaitu penggunaan bahasa yang standard, iaitu bahasa Melayu. Unsur-unsur dialek mengikut kaum perlu dielakkan dan murid perlulah menghormatinya. Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya ialah pengurusan bilik darjah dan hubungannya, yang mana guru sebagai pemudah cara dan sumber aspirasi murid. Guru lebih kreatif dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran agar lebih efektif dan menarik minat belajar. Okey, yang terakhir iaitu strategi pembelajaran kooperatif, iaitu latar belakang keluarga dan budaya yang pelbagai di kalangan murid menjadi faktornya. Menurut Kagan 2003, dia telah mendefinisikan murid saling bergantung antara satu sama lain secara positif, iaitu tugasan dan konsep didefinisikan dengan jelas. Yang mana kita boleh lihat apabila murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bersama, iaitu secara kooperatif, secara berkumpulan, murid dapat berkongsi pengetahuan, menyumbang pengalaman, kemahiran, emosi dan juga sumber dalam kumpulan yang memberi manfaat kepada ahli kumpulan yang lain. Ia lebih kepada berpusatkan kepada murid dan murid dapat menyalahkan sifat-sifat kepimpinan dan bakat yang ada pada diri masing-masing. Yang mana ini adalah perkara yang baik kepada para pelajar. Okey, seterusnya, kurikulum tersirat. Jika masih ingat, saya ada nyatakan pada slide yang pertama tadi di bawah aspek kurikulum, iaitu menurut A Dictionary of Sociology 2005, dipetik dari Budaya dalam Pembelajaran 2011, penulis ada menyatakan bahawa kurikulum tersirat ialah cara budaya disalurkan dan sikap dibentuk melalui proses pembelajaran dan pengajaran dalam pengurusan organisasi sekolah. Okay, ataupun kita boleh fahami sebagai nilai, norma, peraturan dan apa sahaja yang dibawa di dalam persekitaran sekolah akan memberi kesan secara tidak langsung tetapi amat bermakna terhadap amalan kehidupan murid. Okay, kita lihat pula ciri-cirinya. Ia merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang dijalani murid. Ia boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi secara relatif sahaja kerana dia tidak secara bertulis. Dan yang ketiga, terdapat dalam nilai-nilai yang dibentuk bersama antara guru dan murid. Contohnya seperti tingkah laku yang baik yang ditunjukkan oleh guru dan hubungan repo antara warga sekolah dan lain-lain lagi.
Okey, sampai di sini sahaja pembentangan saya pada kali ini. Seterusnya akan disambung oleh ahli kumpulan saya yang seterusnya, iaitu saudari Fatimah Zahra binti Ayub pada pembentangan yang ketiga. Sekian, terima kasih.